para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ni Brother Fai akan bercerita kepada anda di satu tempat yang agak sunyi. Tempatnya tak jauh juga daripada rumah Brother Fai, tapi Brother Fai berada di tempat yang agak sunyi dan sedikit gelap lah. Kerana Brother Fai ingin bercerita dan ingin merasai aura untuk bercerita. Okey, pada malam ni Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Siapakah Dia? Datuk saya berusia 80 tahun ketika menceritakan satu kejadian pelik ini kepada kami. Kisah ini berlaku semasa dia masih hidup dan berusia 80 tahun. Datuk saya bernama Kondu. Dan walaupun sudah berusia 80 tahun, dia masih gagah berkebun dan menanam padi. Biasalah, orang-orang dari daerah Tambunan boleh dikatakan gagah-gagah belaka bercucuk tanam walaupun usia sudah lanjut. Sejak turun-temurun, padi bagaikan darah orang-orang kampung. Oleh kerana berusia lanjut, datuk saya menolak semua undangan perkahwinan. Jika ada kematian melibatkan keluarga, barulah ia datang menziarahi. Alasannya, dia sudah tua berziarahi sanak saudara. Dia lebih suka waktunya dihabiskan bersama cucu dan kebun sayur serta sawah padinya yang luas 25 ekar. Pada satu hari, sanak saudara dari kampung Kepayan datang membawa undangan perkahwinan kepada datuk saya. Pada asalnya ditolak, tetapi oleh kerana undangan itu datang sendiri dari sepupu datuk saya yang juga masih hidup, dia beralah menerimanya. Lagi pula, sudah lama tidak berjumpa sepupunya sendiri. Sudah hampir 30 tahun. Lama. Cucu kepada datuk sepupu saya akan berkahwin dengan orang Kiulu. Dan perkahwinan itu dibuat secara besar-besaran kerana dibuat di kampung Kepayan, kampung halaman mereka. Datuk saya datang ke sana kerana sepupunya sendiri datang menjemput dan naik ke rumah serta mempelawa datuk saya hadir wajib. Kena faham ya maksudnya. Oleh kerana undangan secara terbuka dibuat, maka datuk saya tidak dapat menolaknya lagi. Pastinya jemputan itu membahagiakan sepupunya juga yang sudah lama tidak bersua muka. Pesta perkahwinan dibuat secara besar-besaran dan ramai sangat tetamu yang datang memeriahkan suasana. Majlis berlangsung sampai tengah malam. Apabila malam tiba, datuk saya meminta izin pulang, tetapi tidak dibenarkan kerana pakcik saya sudah mabuk kepayang kena tuak. Dan sudah tentu tidak diizinkan memandu malam. Sebenarnya kampung Kepayan dengan kampung Kituntul tidak jauh sangat, cuma ada 9 km saja. Apabila pesta berakhir pada jam 11 malam, semua tetamu pulang ke rumah masing-masing dan datuk saya tidur di ruang tamu rumah sepupunya. Apabila bangun, dia cuba membangkitkan anaknya untuk pulang dan memandu kereta. Kerana mabuk kepayang, anak dia tidur mati. Dikejutkan beberapa kali pun sudah tidak sedarkan diri. Terkena tapai pahit manis, memang lena lah dia tidur. Memang datuk saya merasa tidak selesa menginap di rumah orang, walaupun saudara kandungnya sendiri. Datuk saya bingkas bangun dan perlahan-lahan berjalan keluar. Dia bertekad mau pulang.
Dia tidak mabuk malam itu. Cuma dia mahu pulang dan tidur di atas tilamnya sendiri, baru dapat menutup mata dengan nyenyak. Dalam kegelapan malam, datuk saya meraba-raba jalan raya. Dia tahu jalan balik dan bertekad pulang walaupun pergerakannya sudah perlahan akibat usia. Dia berjalan menyusuri jalan. Dan malam itu jalan raya lengang sudah. Sekali-sekala dia disalak anjing orang. Dia tidak takut sama anjing. Yang dia gantar perompak. Tapi dia berfikiran positif saja, yang jalan pulangnya pasti lancar. Ketika dia memasuki jalan besar, tiba-tiba dia disapa oleh seorang anak muda lelaki berusia lingkungan 17 tahun. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Gamas. Dan dia mengatakan ke mana datuk saya pergi. Oleh kerana datuk saya ni lurus bendul orangnya, dia mengatakan yang dia menuju balik ke kampung Kituntul. Orang muda itu kelihatan tercengang kerana sudah jam 1 pagi. Dia berkata, usia yang sudah lanjut ini jangan berjalan sorang-sorang, bah. Dia membalasnya dan mengatakan, kebetulan yang dia juga mau pulang ke kampung Toboh. Dan ayolah kita jalan pulang bersama-sama. Kituntul dan Toboh adalah kampung berjiran. Sepanjang perjalanan pulang berjalan kaki itu, datuk saya bercerita kepada anak muda bernama Gamas itu. Anak muda itu sekali-sekala akan memimpin tangan atuk saya jika jalan itu licin. Di perjalanan, hujan gerimis mulai turun. Dan anak muda itu membuka payungnya dan memberi kepada atuk saya. Nak, kamu tiada payung, pakai saja. Atuk tidak apa-apa. Datuk saya merasakan cukuplah anak muda ini menemani dia berjalan. Pakcik, tidak apa-apa, bah. Pakcik pakai saja. Saya anak muda, masih kuat. Pakcik kalau basah nanti sakit. Anak muda bernama Gamas dengan sopan dan tegas menolak. Datuk saya beralah dan mereka meneruskan perjalanan. Oleh kerana berteman, maka datuk saya tidak merasa resah. Lagi pula, sudah ada mata kedua memimpinnya berjalan dalam gelap. Sekali-sekala, ada kereta lalu memintas mereka. Mereka terus berjalan menyusuri jalan. Kerana tidak ada kereta yang sudi menumpangkan mereka berdua. Ketika di simpang kampung Tibabar, datuk saya memohon berpisah jalan. Kerana anak muda itu ia akan balik ke kampung dengan mengikuti jalan sawah padi Tabasan. Anak muda itu pada mulanya meminta datuk saya ikut jalan raya saja. Sebab jalan sawah ini bahaya, ada ular, ada semak samun dan pasti licin. Oleh kerana datuk saya tetap mau mengikuti jalan sawah padi, maka anak muda itu mengucapkan selamat perpisahan. Dia memerhatikan datuk saya mengikuti jalan sawah sampai datuk saya hilang dalam kegelapan malam. Oleh kerana licin dan lampu torchlight handphone tidak berapa terang, datuk saya kerap tergelincir ke sawah padi. Aduh, alahai, habis basah seluarku, bisik hati kecilnya. Dia meneruskan perjalanan berdasarkan agak-agak sajalah. Datuk saya asalnya orang Tibabar. Apabila berkahwin, dia berpisah ke kampung Kituntul. Dan dia tahu selok-belok jalan kampung Tibabar dan jalan sawah ke kampung Kituntul. Ketika berjalan, dia melihat ada seorang merokok di pondok padi sulap. Orang yang dia kenali. Ai, ada orang kah tidur di pondok padi Sianu? Bisik hatinya. Dia kenal pondok padi itu, milik sepupunya juga. Berarti ada 4 kilometer lagi perjalanan pulang dia untuk sampai ke rumahnya. Ketika dia menghampiri pondok tersebut, dia terkejut kerana anak muda bernama Gamas tadi menunggu dia sambil menghisap daun kirai. Ai, laju juga kamu, bah? Anak muda itu menjawab.
Saya kasihan Pak Cik berjalan dalam kegelapan. Rupanya saya ada bawa torchlight. Saya pinjamkan kepada Pak Cik. Tak apa, nanti esok pagi saya datang kepada Pak Cik dan ambil balik. Mereka berbual sambil menghisap daun kirai dan berehat. Dan anak muda tersebut menawarkan diri menuntun datuk saya pulang. Oleh kerana anak muda itu tetap mahu menolong datuk saya, maka datuk saya tidak menolak. Lagi pula ada anak sungai di hadapan mereka, dan anak sungai itu sukar sedikit dilalui. Tetapi Gamas menyandang atuk saya pada bahunya dan berjalan menyeberangi sungai deras itu. Maka mereka tiba dengan selamat di seberang sungai. Gamas kemudiannya memimpin tangan datuk saya jika batas iaitu pokok sawah licin. Jika terlalu licin, ia akan menggendong datuk saya untuk menyeberangi jalan. Malam itu, datuk saya merasa jalan pulangnya amat lancar sekali. Gamas bersungguh-sungguh menolong datuk saya pulang ke rumah. Ada satu pokok mangga di tengah sawah padi yang terkenal kerana berpenunggu. Penunggunya bukan calang-calang, kerana satu ketika dulu suka meragut nyawa orang. Oleh kerana laluan pulang lebih mudah mengikuti jalan di bawah pokok mangga gergasi itu, Gamas mencadangkan kepada datuk saya agar tidak usah takut, kerana dia ada di sisi datuk saya. Kalau hantu iaitu Mondo itu muncul, saya sepak kepala dia. Mereka tertawa. Syukurlah, lalu di bawah pokok mangga berpenunggu itu tidak ada kejadian buruk menimpa mereka. Datuk saya merasakan perjalanan pulangnya amat mudah, kerana anak muda ini ringan tulang membantu dia. Jujur katakan, kemunculan Gamas amat menyenangkan datuk saya. Setelah berjalan lebih kurang 2 jam, akhirnya datuk saya selamat sampai ke rumahnya dengan begitu mudah berkat bantuan anak muda bernama Gamas tadi. Si Gamas yang kulitnya putih ketika disuluh oleh datuk saya diajak naik ke rumah membersihkan badan dan tidur di rumah. Gamas menolak perlawan atuk saya kerana dia mahu segera pulang ke rumahnya di kampung Toboh yang sebenarnya tidak jauh sudah dari kampung datuk saya. Memang agak kecewa datuk saya malam itu, tetapi Gamas tetap menolak dengan sopan ajakan datuk saya bermalam di rumahnya. Yalah, kalau tidak anak muda ini, pasti datuk saya teraba-raba jalan pulang ke rumah. Yang bahayanya, pasti terlibat kemalangan. Datuk saya sudah agak lama tidak berjalan malam. Sejak usia sudah mencapai warga emas, dia tidak pernah keluar lewat malam. Gamas memberikan alamatnya kepada datuk saya dan berkata, kalau mau pulangkan balik lampu suluhnya dan payung, hantar saja hari esok. Ini alamatnya. Dia berlalu pergi dengan cepat tanpa sempat datuk saya mengucapkan selamat jalan dan terima kasih. 2 hari kemudian, datuk saya mengajak pakcik saya ke kampung Toboh untuk mengembalikan payung dan lampu suluh tersebut. Ketika mencari alamat yang diberikan, datuk saya terkejut ketika dimaklumkan yang Gamas sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu ketika menyelamatkan anak orang yang bermain di jalan raya dan nyaris dilanggar kereta. Kerana tindakan cepat Gamas, anak itu berjaya ditolaknya ke Padang. Namun kereta itu dengan laju melanggar Gamas. Gamas, anak muda yang baik, rajin dan taat beragama serta disayangi orang kampung, maut serta merta di tempat kejadian. Di simpang tempat datuk saya menemui dia malam tersebut, itulah menurut keluarganya tempat Gamas dilanggar dan meninggal dunia.
Datuk saya pergi ke kubur Gamas. Dengan begitu rasa terhutang budi, datuk saya mencabut semua rumput yang tumbuh di atas kuburan Gamas sambil rasa terharu dan menitis air mata. Datuk saya meletakkan lampu suluh dan payung yang Gamas pinjamkan kepada dia. Datuk saya percaya Gamas datang sebagai malaikat pelindungnya pada malam itu. Jika bukan Gamas memimpin jalannya, meminjamkan payungnya, menggendong yang jalan sampai pulang tidak basah akibat air sungai, datuk saya memberi sedekah doa kepada roh Gamas yang baik hati dan berlalu pulang terharu. Sekian, terima kasih.